Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian ataupun kuliah Maghrib kita yang bertajuk kisah-kisah atau cerita-cerita daripada Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quran, boleh ambil dan kita boleh tengok sama-sama. Tuan-tuan yang ada Al-Quran, buka surah Al-Ma'idah ayat ke-20, kerana cerita kita pada malam ini akan berdasarkan kepada cerita di dalam suratul Ma'idah pada ayat yang ke-20 hingga kalau sempat kita baca kepada ayat 26. Jadi tuan-tuan boleh ambil Al-Quran ataupun tuan-tuan boleh buka, dan nanti bila saya baca tuan-tuan mungkin boleh nampak dengan lebih jelas. Baik, surah Al-Ma'idah ini ialah surah yang kelima. Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, lepas tu An-Nisa dan Al-Ma'idah. Kita ulang balik. Yang pertama suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Apa makna Al-Ma'idah? Hidangan. Hidangan. Mari kita tengok sama-sama. Cerita malam ini ialah tentang bagaimana Allah Azza wa Jal menghukum Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka disesatkan. Pernah dengar tak? Mereka tersesat di tengah padang pasir selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Bila yang mereka sesat ni? Kita cerita sedikit. Tuan-tuan, sebagaimana kita tahu, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ini tuan-tuan kena ingat fakta-fakta yang saya sebut ni. Selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membina Kaabah, Baitullah, 40 tahun selepas itu Nabi Ibrahim membina Masjidil Aqsa. Ini dia punya latar cerita. Tuan-tuan kena cerita ni kita kena ikut dia punya kronologi, dia punya tertib supaya kita boleh faham. Malam ni dia ada banyak sikit benda nak kena ingat. Selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bina Kaabah, 40 tahun selepas itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membina
Apa dia? Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dibina juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menetap dan mewariskan Mekah kepada siapa? Nabi Ibrahim ingat dia ada 2 isteri. Hajar di Mekah, yang mana daripada Hajar itu, kan, kita orang Melayu sebut Siti Hajar, tapi dia sebenarnya tak ada Siti. Kita pun baru hari ni tahu, kan, Hasmah tu pun tak ada Siti. Kita duk panggil apa, Siti Hasmah, kan, Tun Doktor Siti Hasmah. Dia bagi tahu dia bukan Siti Hasmah, dia Hasmah. Macamlah Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Sarah. Sebenarnya mereka tak ada Siti ni, Hajar. Ni tuan-tuan kena ingat cerita ni. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tinggalkan Hajar di Mekah. Daripada Hajar keluarnya Ismail. Dan Ismail duduk di mana? Di mana? Mekah. Tuan-tuan jangan takut, jawab ya. Daripada Nabi Ismail yang duduk di Mekah itu lahirnya keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu susur galur keturunan Nabi Muhammad itu mari daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail. Dan dia bersambunglah sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan kita tahu seorang lagi isteri kepada Nabi Ibrahim ialah Sarah. Yang mana daripada Sarah ini lahirnya Ishaq. Lahirnya Ishaq. Baik, di mana Ishaq ni? Ishaq duduk di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di Palestin. Okey? Nampak? Pasal tu ini 2 tempat yang suci, Mekah dan Aqsa. Baik. Nabi Ibrahim mewariskan Masjidil Aqsa kepada Nabi Ishaq. Okey, ni cerita ni yang kita nak baca ni. Baik. Nabi Ishaq diganti oleh siapa? Bagus, diganti oleh Nabi Yaqub. Inilah yang lahirnya siapa dia? Ibrahim, Ishaq, Yaqub, lahirnya Israel. Sebab itu Bani Israel disandarkan kepada Nabi Yaqub. Sebab itu tuan-tuan tengok Israel sekarang ni nak ambil apa? Nak ambil Palestin. Pasal di situ Masjidil Aqsa yang mereka dakwa itu ialah tanah nenek moyang mereka, tanah Ishak, tanah Yaqub, tanah Sulaiman. Tanah itu. Sebab itu mereka ambil Palestin. Betul atau tidak? Okey, baik. Kemudian selepas daripada Ibrahim pergi kepada Ishak, pergi kepada Yaqub, macam mana boleh terpelanting pergi ke Mesir? Yusuf di mana? Yusuf di Mesir. Nampak? Tuan-tuan, akhirnya keturunan Ibrahim, Ishak, Yaqub putus apabila Yusuf terbuang oleh saudaranya ke Mesir.
Baca kisah Nabi Yusuf yang akhirnya dia dipenjarakan di Mesir, kemudian menafsir mimpi raja Mesir, kemudian dia keluar dilantik menjadi menteri Mesir, dan seluruh anak cucu Nabi Yaqub yang 12 orang adik-beradik Yusuf berpindah dan duduk di Mesir. Itulah yang mari cerita di Mesir ni. Kaitan dengan siapa? Okey. Selepas daripada Nabi Yusuf ni, dia duduk di Mesir. Kita tahu dah macam mana dia pergi Mesir, tuan-tuan tahu lah. Okey, dah berpindah daripada mana? Palestin. Fakta ni kena ingat, kalau tidak tuan-tuan tak boleh dapat cerita ni. Yang tadi ni semua Ishak, Yaqub duduk di Palestin, kemudian panjang cerita surah Yusuf tu terpindah pergi ke Mesir. Maka Nabi Yusuf dan anak-anak 12 orang, siapa yang rajin baca Quran, dia akan jumpa perkataan asbab. Bisa guna asbab. Asbab. Apa dia makna asbab? Bisa jumpa tak perkataan dalam Al-Quran asbab? 12 anak-anak Nabi Yaqub. Kan? Okey, asbab tu ialah 12 kabilah ni lah. Kabilah anak-anak Nabi Yaqub. Baik. Apabila Nabi Yusuf duduk di Mesir, maka Bani Israel duduk di Mesir. Dan tuan-tuan tahu, daripada Nabi Yusuf itulah munculnya, daripada Nabi Yusuf itu munculnya Nabi apa di Mesir? Nabi Musa. Okey, nampak dia punya jalan cerita dia. Nabi Yusuf meninggal dunia, wafat, nak sampai kepada Nabi Musa 400 tahun. Okay, dalam tempoh 400 tahun itu munculnya nabi-nabi yang banyak mai daripada Bani Israel. Nabi ni mai, habis Nabi Yusuf mai nabi, tapi bukan rasul, nabi saja. Nabi. Semua ni daripada Bani Israel. Kemudian mereka ni akhirnya ditindah, apa panjanglah cerita, mereka menjadi hamba. Di Mesir ada 2 puak. Satu dia panggil Bani Israel, geng-geng Musa, geng-geng Yusuf. Satu lagi Qibti, geng-geng Fir'aun ni. Okey, boleh? Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, nak dijadikan cerita lagi, kita sambung balik. Nabi Allah Musa lawan dengan Fir'aun. Fir'aun ligan sampai ke laut mana? Laut Merah. Laut mati itu kan, Laut Merah. Liga ni. Kena tahu ni. Okey, liga terbelah laut, lintas, tutup. Depa lari daripada mana? Depa lari daripada Fir'aun. Daripada tempat Fir'aun, mana Fir'aun? Mesir, faham tak? Depa lari daripada Fir'aun, negara mereka Mesir, lintas Laut Merah tu, putih mati habis Fir'aun, depa pun terselamat alik sana, belah sana. Depa pergi mana? Pandai. Ini yang kata kena faham dia punya turutan tu. Lepas depa lari pergi ke Mesir, depa nak pergi mana? Nabi Musa nak bawa balik ke Palestin. Sebab itu ialah bumi depa, tempat depa. Depa berasal daripada situ. Cuma Yusuf ni terpelantin pergi ke Mesir. Sekarang kita telah diusir keluar. Kita dah lari. Kita tak akan balik ke Mesir. Kita akan tuntut balik. Kita akan masuk balik ke mana? Ke Palestin.
Sampai sat lagi ni saya ringkaskan ni, sat lagi ni dia punya dia panggil cerita ringkas. Sat lagi baru kita pi sikit-sikit. Tak apa, tak habis kuliah ni kita sambung kuliah tu lagi. Okey, depa pun larilah pergi ke mana? Ke mana? Palestin. Sampai di Palestin ada orang dah takluk dan jajah Palestin. Jadi Nabi Musa kata, jom kita berjihad, ambil balik bumi Palestin, kita usir mereka keluar. Apa kata Bani Israel? Oi, jangan, kami tak mau lah, tak mau duk cari khabar. Dia kata, Musa, hampir dengan Tuhan hang, hampa pergi perang. Lepas mereka keluar habis semua, kami mai. Nak ajak kami pergi duk berperang, pakai dak. Jadi, mereka lawan titah perintah Tuhan, mereka engkar titah perintah Tuhan. Musa kini minta Allah Ta'ala hukum, itulah yang mereka terpelantin pi padang tih. Selama berapa puluh tahun? Selama berapa puluh tahun? 40 tahun. Tuan-tuan tahu tak pasal apa saya cerita awal tadi? Pasal saya nak habaq lagu mana asal usul boleh terpelantin pi padang tih. Duk tak duk pi padang tih. Pasal apa? Pasal dia kena ligan dengan Firaun, lari lintah Laut Merah, selamat. Musa ajak pi Palestin. Sampai di Palestin, nak masuk ada orang ajak pi jihad, depa tak mau, depa suruh Musa pi dengan Tuhan, depa tak mau nak pi berperang, depa engkar arahan Allah. Musa minta Tuhan hukum, terpelantin pi padang pasir 40 tahun. Tak tahu pi kok mana, duk tantu ya. So malam ni kita nak cerita hak padang tih tu lah. Tapi nak terus terjun pi padang tih, tuan-tuan tak tahu pasal apa duk tak duk pi padang tih. Depa ni bukan duk di Mesir kau Musa ni. Awak yang pi duk padang pasir pula. Kan. Padang tih ni di mana pula? Kan? Jadi ceritanya peristiwa ini berlaku selepas dah Firaun tak ada, mati, tenggelam habis, nak balik ke Palestin. Dan tuan-tuan, ini adalah cerita yang terakhir di dalam hidup Nabi Musa, kerana selepas itu Nabi Musa pun apa dia? Wafat. Dalam banyak-banyak cerita Nabi Musa, last kali cerita tersesat di padang tih ni lah. Dan di padang tih ni juga berlaku banyak peristiwa. Tuan-tuan bisa dengar tak? Yang mana Allah Ta'ala menghantar wa dhalalna alaikumul ghamam. Bisa dengar? Dalam suratul Baqarah kan Allah Ta'ala kata wa dhalalna alaikumul ghamam. Kami hantar kepada Bani Israel itu awan untuk menaungi mereka. Allah jaga, bagi nikmat, pelihara Bani Israel, lawan Tuhan, kena hukum pi padang tih di tengah padang pasir yang panas. Allah naung dengan awan. Lepas tu lapar, dahaga, nak pi cari makan tang mana, tengah padang pasir. Allah buat turun apa? Tu dah tuan-tuan dapat dah tu. Tuan-tuan dapat dah. Jadi tuan-tuan kena tahu yang duduk di bawah awan itu di mana? Di padang tih. Lepas tu depa lapar. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada Bani Israel di padang tih ketika mereka tersesat di tengah-tengah padang pasir. Kami beri mereka makan al-manna. Manna ni apa dia? Madu. Salwa, daging burung. Kedua-dua makanan ini daripada syurga. Bukan makanan dunia, makanan syurga. Manna wassalwa. Makanan syurga.
Yang tuan-tuan duk makan, mereka kata mana-mana tu bukan dia lah. Yang ni makanan syurga, kut celah mana. Nak mai kut belah padang kita ni. Kan? Manna wassalwa. Baik tuan-tuan. Tapi sebelum tu, nak cerita teruk degilnya, ketegaknya Bani Israel ni, kita kena dengar sikit cerita mereka. Boleh? Baik. Sebelum kita nak baca yang mereka lawan Tuhan ni, saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Mereka ni, Bani Israel ni, telah melihat begitu banyak mukjizat yang berlaku kepada Firaun. Maknanya Musa buat kat Firaun tu, mereka tengok. Faham tak? Jadi kalau kita lah boleh tengok macam tu, saya buat magic kat tuan-tuan, mesti tuan-tuan pun, aku percaya. Tapi Bani Israel ni tuan-tuan, mereka telah tengok 14 mukjizat. Saya akan sebut satu persatu. Bani Israel telah tengok 14 mukjizat. Beriman ke tak? Beriman ke tidak? Sampai ke sudah mereka engkar. Bukan 4, bukan 10, 14. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita dengar orang kata, kalau aku hidup zaman Nabi Muhammad, ataupun aku tengok Nabi Muhammad buat mukjizat, aku pun akan beriman dengan dia. Kita risau. Masa kalau dia hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin dia tak duduk belah Abu Bakar, dia duduk belah Abu Jahal. Tak tentu. Okey, apa nikmat ataupun mukjizat, benda yang hebat, mukjizat yang dilihat oleh Bani Israel, tapi tetap mereka sesat. Tetap mereka jadi manusia yang al-maghdu. Tuan-tuan, bila baca suratul Fatihah sampai pada perkataan al-maghdubi alaihim, tuan-tuan kena bayangkan Yahudi, Bani Israel. Tu Bani Israel tu. Okey, baik. Antaranya, ni 14 ni saya nak sebut. 1, mereka menyaksikan tongkat Musa. Tuan-tuan kalau boleh bayang, saya bawa main satu tongkat magic. Tuan-tuan rasa saya ustaz lapak, pum, mesti tuan-tuan akan jadi pengikut setia saya. Yang memang dengan tok guru kami, dia boleh buat power. Lah yang duk ada tok bomo khurafat pun banyak orang percaya, kan? Boleh tukar daun jadi duit, kan? Bomo apa, raja bomo, maharaja bomo ke apa ke, kan? Tu pun ada orang ikut. Pertama, mereka tengok tongkat Nabi Musa. Siapa yang tengok ni? Siapa yang menyaksikan kehebatan tongkat Musa? Bani Israel. Yang kedua, mereka melihat bagaimana keluarnya cahaya dari jari Musa. Keluar cahaya daripada jari Musa. Wush. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, apabila Fir'aun lawan Musa, Allah Ta'ala telah hukum Fir'aun. Tuan-tuan tengok, orang putih ada buat cerita tau. Bukan orang Islam, orang putih, orang kafir. Mereka buat Moses kot, lebih kurang tajuk dia Musa, Moses. Dia buat cerita ni memang based on fakta lah, kerana dia baca dalam kitab-kitab Taurat, Injil yang ada sekarang ni, ada persamaan sikit lah. Saya tengok satu filem Hollywood buat Moses. Dia ada cerita ni, di mana apabila Firaun tu lawan Musa, mula-mula depa ni, tapi dia punya version lah. Mula ni kira Musa ni, Firaun ambil belah lah, tu betul lah kan. Ambil belah, dia jadi dua beradik dengan satu lagi hak ni. Lepas tu hak satu lagi ni geram pasal Musa macam mana tak tahu. Dia pun jadilah Firaun. Bila jadi Firaun, dia lawan Musa, jadi hak lagu Quran kata ni. Ada pada dia. Apa dia? Yang pertama, Mesir dilanda kemarau yang teruk.
Pasal dia lawan Musa, Firaun tu lawan Musa, Allah hukum Firaun. Mesir kemarau. Bani Israel tengok kesal lawan Firaun, lawan Musa. Tu dia lah lawan Musa. Lepas tu tuan-tuan, apa dia yang berlaku? Semua tanaman musnah. Semua tanaman Mesir musnah. Pasal Firaun lawan Musa. Bani Israel tengok benarnya Musa. Lepas tu apa dia lagi berlaku tuan-tuan? Allah Ta'ala mengirim taufan ribut landa Mesir. Rosak, musnah habis. Ini semua mukjizat Musa. Lawan aku jadi. Siapa yang tengok? Bani Israel tengok. Lepas tu apa lagi yang berlaku? Allah menghantar belalang. Dalam cerita tu memang dia buat belalang. Banyak belalang. Belalang ni main makan cerah. Habis semua dia makan. Dia makan habis pokok lah, buah lah, habis. Tu pasal apa? Pasal apa tu? Pasal Firaun lawan Musa. Baik. Lepas dah belalang, Allah hantar kutu. Firaun tu pun kena. Kutu. Kutu ni dia kena, dia jadi penyakit kulit. Habis. Rongok habis kepala, hidung semua. Dalam cerita tu dia tunjuk tapi kita based on Quran lah. Lepas dah hantar kutu, apa dia? Bisa dengar? Katak. Dalam cerita tu pun dia buat katak. Dalam kolam katak, Firaun nak minum air, katak lompat keluar daripada katak saja-saja. Ini antara apa yang Allah Ta'ala hantar pada Firaun lepas dia lawan Musa. Lepas tu, apa yang berlaku lepas daripada katak tu? Darah merata-rata. Penuh sungai-sungai darah. Kemudian, mukjizat lagi. Qarun. Menteri kepada Qarun ni orang kepercayaan kan, dia ada Haman dengan Qarun. Qarun ni orang besar Firaun, dia tiba-tiba mati. Qarun ni kan, Qarun yang kata banyak tu, yang ada dalam tuan baca kan dalam surah Al-Qasas. Lepas tu apa dia? Lepas Qarun mati, dah tengok dah ni, dah 10 benda dah tengok. Semua tu benda yang hebat. Patutnya kita kalau tengok 2 pun, kita punya iman insya-Allah kukuh. Percaya pada Musa. Tuan-tuan, yang ke-11, mereka melihat laut terbelah. Siapa yang tengok? Kita tak payah cerita Firaun ni. Firaun ni kita tolak sebelah. Kita nak cerita Bani Israel ya malam ni. Bani Israel tengok laut terbelah dan mereka melalui lautan tersebut. Tu dia. Tuan-tuan tahu tak? Selepas 11 mukjizat ni, selepas mereka menyaksikan 11 kekuasaan, kebesaran Allah, apa jadi pada mereka? Tuan-tuan, lepas mereka tengok tongkat, mereka tengok ribut, mereka tengok katak, mereka tengok segala-galanya, mereka tengok laut terbelah, mereka buat apa? Mereka buat apa? Lepas mereka selamat saja daripada laut terbelah tu, mereka tengok Firaun mati dalam laut tu, tuan-tuan tahu mereka buat apa? Mereka buat patung anak lembu. Samiri. Cerita Samiri buat patung anak lembu, ingat tak? Pernah baca tak? Pasal tu kita mungkin kena tambah lagi kelas ni, pasal banyak lagi cerita kita tak dengar. Samiri kan? Quran kata apa? Quran kata kamu telah mengambil al-ijl, anak lembu. Wa idh akhadhtumul ijla, kamu telah mengambil anak lembu. Lepas dah daripada apa dia ni? Lepas daripada depa selamat daripada laut terbelah, on the way nak pergi mana? On the way nak pergi Palestin. Saya suka tuan-tuan jawab. Artinya cerita ni kalau saya tanya, saya dah habaq dah.
episod pertama, tuan-tuan duduk di episod yang ketiga, orang tanya episod pertama tak boleh jawab, jam. Kalau orang tanya episod ke-7, tak apalah pasal tak sampai lagi. Sekarang episod ke berapa? Episod ke-5. Suami dia pi mana? Oh, tak tahu. Tak tahu apa episod kedua suami dia mati, lupalah tu. Hari tu bukan bini dia lain ke? Dialah episod keempat, bini dia mati, dia kahwin lain. Lah ni episod kelima. Kalau kita tak ingat episod-episod tu, memang tak faham lah cerita tu sampai ke sudah. Ni awak orang lain pula, hari tu bukan orang lain ke? Hari tu masa dia muda, ni dia tua. Tak payah duk tengok lah perang. Pi lah main dam tu. Pasal tu orang yang tengok cerita, saya puji juga lah orang yang tengok cerita episod-episod drama ni, ingatan dia kuat. Pasal dia nak kena ingat banyak fakta tu. Pasal bila main episod baru, dia jadi lain dah. Dia kalau dia tak ingat, kalau dia tak tengok daripada awal, dia tak akan boleh faham cerita tu. Ini yang penting. Kita kena follow step by step cerita Quran ni. Tapi masalahnya kalau drama Melayu hok bohong tu, dia fokus sungguh. Kalau cerita hok ni, kita tanya pula minggu depan, Musa duduk mana? Musa bukan Madinah. Musa mana Madinah? Musa Raja Lelong. Musa Raja Lelong market kangak. Pasal itu bila kita mengaji ni, antara benda yang kita memerlukan ialah kita mesti ingat sikit. Tak payah banyak, sikit lah. Hak banyak tu biar ustaz ingat. Kalau kita pun nak kena ingat banyak, kita jadi ustaz lah kan. Okey, baik. Lepas dah mereka selamat daripada Laut Merah tadi ni, on the way dalam perjalanan Musa nak bawa mereka pergi ke Palestin, mereka berhenti di Tua. Di satu tempat bil Muqaddasi Tua kan. Di situ Musa tinggal Musa pi bertemu dengan Allah Ta'ala, tinggal kat siapa? Tinggal kat siapa mereka ni? Puak Bani Israel ni bukan boleh lepas ya, mereka akan sesat. Jadi Musa pi bercakap dengan Allah, tinggal depa kat Harun. Itu yang tuan-tuan tengok kan, ada orang nama Aaron. Aaron tu slang depa lah, Harun lah tu. Harun. Aaron tu Harun. Musa, Moses, Sulaiman, Solomon, Daud, David, Yakub, Jacob. Kan? Sebab itu kita ada sama sikit dengan cerita-cerita mereka tu pasal agama Samawi, Taurat, Bible, Injil, Quran, kan ada cerita-cerita Nabi. Pasal itu ada cerita Adam, Eve. Eve tu siapa dia? Hawa. Pandai tuan-tuan ni. Kami kalau sebut Adam tak apa nak kena. Adam kami tahu. Pasal itu bila nama anak-anak kita pun, kita tak sebutlah lagu nama kan, nama Melayu. Kita sebut semua nama-nama orang putih kan. Kan? Kita tak sebut nak pasal nampak macam lekeh. Baik. Ada orang nama Khadijah. Ui, jangan main-main Khadijah. Nabi, wanita yang paling Nabi cinta dalam hidup dia, Khadijah. Duduk di guring Khadijah. Dia pergi Damansara, Katie. Orang guring pergi KL, jumpa dia, Khadijah. Siapa Khadijah? Hang bukan Khadijah anak Mangkuk ke? Dak, saya Katie. Saya Katie. Katie apa? Kan? Tak apa, itu selingan lah. Okey. On the way mereka nak pergi ke Palestin, sebelum mereka sampai, mereka berhenti dulu di Tua. Di situ Nabi Musa pergi berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pergi berbicara, berkata-kata, bercakap dengan Allah. Sebab itu Musa digelar Musa kalimullah, Musa yang berbicara dengan Allah. Allah bercakap dengan Musa, Allah berbicara dengan Musa. Kan? Hebat Musa. Kemudian tuan-tuan, bagaimana Allah berbicara? Bagaimana Allah bercakap? Wallahu ta'ala a'lam, sesuai dengan sifat Allah Ta'ala. Dia tak sama dengan makhluk.
Dia tak bercakap seperti bercakap kita, tapi bercakap sesuai dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Masa Musa tinggal sat tu, depa telah ditipu oleh satu orang nama Samiri. Samiri ni dia telah apa? Apa saya tu tuan-tuan kalau tengok cerita Mesir, dia akan ada gambar lembu. Gambar lembu. Tuhan lembu. Samiri ni masa depa lari daripada Firaun, Bani Israel ni sempat bawa emas. Tu masa depa lari daripada Firaun tu, malam tu depa lari, depa sempat tanggung emas. Jadi Samiri kata, daripada hampa duk tanggung tu, hampa emas kat aku nak buat satu benda. Masa lepas depa selamat tu, depa tengok satu kaum duk sembah patung, depa kata kat Musa, buat satu patung kat kami. Kalau kita lah tuan-tuan, patut depa ni tenggelam sama. Depa boleh minta tu lepas selamat tu, depa jalan-jalan dengan Musa, tengok depa duk sembah patung. Musa ada bagus juga ni, boleh buat satu bagi kami. Yang hampa tengok apa yang dah jadi pada Firaun, hampa boleh nak syirikkan Allah lagi. Tu tengok depan biji mata. Tu yang kata hidayah tak masuk tu. Samiri buat satu anak lembu, yang mana anak lembu al-ijl. Anak lembu ni dia tempa, dia buat dengan teknologi masa tu boleh mengeluarkan bunyi. Ui tuan-tuan, hebatlah. Bukan boleh kita kalau tengok benda pelik sikit pakai nak sembah. Pasal tu orang Melayu dulu dia dengan busut. Dia cukup karan dengan busut. Dia tengok busut tu besar sikit apa semua, dia kira keramat lah. Dia tengok pokok tu lain macam sikit kan, dia kira keramat lah. Apa saja yang pelik sikit, dia kira keramat lah. Kadang-kadang khayalan dia tengok ikan tu, dia kata ni macam ada tulis kalimah Allah ni, kan. Dulu kita pelik kan, daging tulis kalimah Allah ni semua tak apalah kan. Baik. Okey. Lepas depa balik mai, Musa telah hukum depa. Kan? Tu depa buat tu, nampak? Boleh faham tak? Okey. Kemudian depa pun sambunglah perjalanan, pergilah ke Palestin. Ni yang kita nak baca ni. Okey. Baik, mari kita tengok. Tengok ayat 20. Baru kita boleh baca. Tu dia tu dah. Kalau kita baca tu ayat 20, jam. Pasal kita tak tahu latar cerita. Okey. Pada ayat yang ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'ala lakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya. Allah Ta'ala kata dekat Nabi Muhammad, cerita dekat umat engkau. Ingatlah ketika mana wa idh qala. Dan ingatlah ketika mana telah berkata ia Musa liqaumihi kepada kaumnya. Kaumnya ni siapa dia? Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaum aku, Bani Israel. Dikatakan yang terselamat mengikut kumpulan Nabi Musa 80,000 orang. Yang lari daripada Mesir, yang selamat, yang bersama dengan Nabi Musa untuk pergi ke Palestin, masuk ke Baitul Maqdis, 80,000. Okey? Jadi Nabi Musa kata, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah oleh kamu semua akan nikmat Allah kepada kamu, yang mana Allah telah menjadikan daripada kalangan kamu yang paling ramai para nabi. Tuan-tuan, yang paling ramai jadi nabi ni daripada Bani Israel. Rasul pun banyak.
Ibrahim, Ishak, Yaqub, Sulaiman, Daud, Yusuf. Ini semua daripada Bani Israel. Nampak? Baik. Waja'at, dan lepas Nabi Yusuf meninggal, wafat, nak sampai kepada Musa 400 tahun masa mereka duduk di Mesir tu, silih berganti Nabi. Mati Nabi, lantik Nabi lain. Mati Nabi, lantik Nabi lain. Sentiasa mereka ini ada Nabi yang ramai. Allah pilih Nabi-Nabi ni mai. Tapi yang kata Bani Israel ni, dia buat apa? Kita duk tengok dia bunuh orang Palestin kan? Tok nenek mereka bukan takat bunuh orang biasa ya. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Allah Ta'ala rakam di dalam Al-Quran. Allah sebut Bani Israel bunuh Nabi-Nabi ni tanpa hak. Mereka bunuh Nabi tu sendiri, mereka bunuh. Tu yang kata Bani Israel. Kalau mereka nak bunuh orang lain, biasa. Tu. Wa ja'ala lakum mulukan, dan Allah telah menjadikan untuk kamu, apa dia? Mulukan. Kalau kita nak terjemah raja, tapi sebenarnya terjemahan mulukan ni bukan raja. Kerana mereka tak ramai raja. Nabi ramai, tapi raja yang kita tahu siapa yang jadi raja? Daripada Bani Israel yang jadi raja, Nabi Daud. Dia raja. Anak dia, Sulaiman. Sulaiman bin Daud. Pasal itu orang Melayu pun rajin kan. Kalau dia nama Daud, anak dia Sulaiman. Sulaiman bin Daud. Nabi Allah Daud, raja. Dia Nabi, dia raja. Sulaiman pun Nabi, raja. Talut pun jadi raja. Bani Israel juga tu. Mulukan di sini bukan raja. Maksudnya mulukan di sini Allah menjadikan kamu memiliki kemampuan, harta, kebebasan. Kira Allah jadikan kamu ni hebatlah, bahasa mudahnya. Nabi Musa kata, hampa kena ingat nikmat Allah banyak. Pasal apa Nabi Musa duk sebut nikmat ni? Pasal apa Nabi Musa duk ungkit nikmat ni? Pasal nak ajak pergi perang ni. Lah ni hampa patut bersyukur, kenang jasa, kenang nikmat Allah. Jom pergi perang. Itu maksud dia tu. Ya qaumi, wahai qaumku, udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa kata, wahai Bani Israel, ayuh kita masuk ke tanah suci Palestin. Ni mula cerita. Sebab tu saya kena cerita daripada Mesir tu. Saya tuan-tuan tahu. Nabi Musa kata, mai, ayuh, jom kita masuk ke Palestin. Allati kataballahu lakum, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan, telah menentukan untuk kamu. Yang ni mereka duk guna boh ni, yang mereka kata hak kami Palestin tu. Pasal kataballahu lakum, Allah Ta'ala tulis untuk kamu. Kamu tu kami. Maksud tu kami punya. Itu yang mereka kata Palestin itu Ardul Mi'ad. Ketika British, tuan-tuan tahu kan macam mana mereka boleh terpelantin di situ. Ketika Nazi Jerman bunuh Holocaust, peristiwa Holocaust. Ketika Nazi Hitler bunuh orang Yahudi, British nak selamatkan ni, nak pindahkan mereka tak tahu ke mana. Tawar mereka nak pergi ke Afrika. Mereka tak mau pergi Afrika. Tidak penuh Afrika mereka. Mereka pilih nak pergi Palestin. Dan ketika itu Palestin di bawah jajahan British. Setelah jatuhnya Turki Uthmaniyah, kan? Jatuh Turki Uthmaniyah, Palestin. Jadi mereka buka Palestin, hantar pelarian Yahudi. Asalnya mereka ni pelarian. Hantar pelarian ni pergi ke mana? Ke Palestin. Dan akhirnya mereka jadi sampai lah. Lagu tuan-tuan duk tengok tu. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan Nabi Musa kata, hampa jangan lari. Hampa jangan lari nah. Dia tahulah panggil kaum dia. Hampa jangan lari. Hampa jangan lari. Kalau hampa lari, hampa akan jadi orang yang rugi. Tuan-tuan tahu apa mereka jawab? Qalu, tengok ayat 22. Qalu ya Musa
inna fiha qauman jabbarin. Kami tak mau. Pasal apa tak mau? Dalam kota Baitul Maqdis itu ada jabbarin, orang yang ganas, gagah perkasa. Kalau kami masuk, kami mati. Sebab itu tuan-tuan, Israel ni memang penakut mati daripada tok nenek mereka dulu ni. Nampak tak? Mereka kata kami tak mau. Tuan-tuan, siapa yang suruh mereka masuk? Siapa yang perintahkan Musa suruh mereka masuk? Allah. Mereka boleh jawab kami tak mau masuk takut. Kalau hampa masuk itu titah perintah Allah, tentu Allah bagi kat hampa. Tapi mereka tak mau masuk. Allah suruh masuk, mereka tak mau masuk. Mereka kata kami takut. Allah ada, takut apa? Dan tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan buka bed, ada masalah yang kita? Ha? Azan? Ui, tak ada masuk kita ni. Kita pun Bani Israel duduk di luar. Ha? Azan, kita azan dulu. Tak apa tuan-tuan, kalau tak sempat kita tambung kuliah yang lain. Tapi kita azan dulu. Sebab dia tak bunyi. Tak bunyi jadi saya tak perasan, tak maaf. Tak apa, azan dulu. Okey. Apabila Nabi Allah Musa alaihi salam suruh mereka masuk, udkhulu, masuklah, jom, udkhulul ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum, jom kita masuk. Tapi tengok jawapan mereka pada ayat 22. Qalu ya Musa, telah berkatalah mereka, yakni Bani Israel, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Tengok dia berkata, wahai Musa, kami tak mau masuk, kami takut. Kerana di dalam fiha, ha tu di dalam tempat kota itu ada kaum yang gagah perkasa, yang ganas. Ada cerita banyaklah tentang mereka ni. Ada yang kata apa, menyebut mereka ini dinosaur besar kan. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 12 surah ni juga, pada ayat 12 Nabi Musa telah panggil 12 orang nakib. Ayat 12 cerita tentang 12 orang nakib. Pasal apa 12 ni? Pasal anak Nabi Yaqub 12 orang. Daripada anak Nabi Yaqub itulah lahirnya kabilah-kabilah Bani Israel ni, asbab. Kan? Nabi Musa telah panggil 12 nakib. Nakib ni macam perisik, nuqaba. Tiap-tiap kabilah hantar mai seorang wakil. Jadi ada 12 orang yang terbaik. Nabi Musa kata, okey, hampa pi masuk dalam Baitul Maqdis, hampa pi buat risikan, siapa ada, banyak mana senjata, hampa cari laporan, bawa mai. Kita akan brainstorm. Kita akan kaji tengok macam mana kita nak serang. Tuan-tuan, 12 orang ni dah bai'ah dah. Ayat 12 surah Al-Maidah. Cerita 12 nakib. 12 orang nakib Nabi Musa pilih, hantar pergi masuk dalam kota tu. Pada ayat 12 surah Al-Maidah. Yang kita duk baca ni ayat 20, 21, 22. 12 orang ni pergi masuk. Balik mailah 12 ni. 2 orang saja tu yang cerita 2 orang. 2 orang sahaja daripada 12 tu yang mai jumpa Nabi Musa bagi tahu, depa ni tak tahu mana pun. Senjata pun tak banyak. Kita boleh menang apa semua. Yang 10 lagi pergi mana? Yang 10 ekor lagi pergi mana? Mangkak-mangkak ni. Yang 10 orang lagi ni pergi balik kat kaum depa, pi muhung. Oi, hampa kalau nak mampu hampa pi. Hampa kalau nak mati hampa pi. Kami masuk, oi,
Oi, bukan kecil Jangan. Jangan nampak. Depa bawa contoh tak betul. 10 orang ni. Jadi tu yang mai depa kata kami tak mau pi. Kami takut. Yang hampa nak pi perang ni dengan Nabi Musa. Yang mana ini arahan Allah. Tu dia tuan-tuan. Sebab itu ketika mana Nabi nak berperang, apa kata orang Ansar? Dengar, orang Ansar. Orang Ansar, orang Madinah. Depa kata dekat Nabi, jom kita berperang bersama-sama. Kami tidak akan cakap macam mana Bani Israel cakap dekat Musa. Pi engkau dan Tuhan engkau. Kami nak duduk tang ni. Tuan-tuan kalau tengok, ni depa kata sungguh ni. Tuan-tuan tengok ayat 24. Depa kata apa? 24. Tengok Bani Israel kata apa? Tuan-tuan buka ayat 24. Kita bacalah ayat 24. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, hang tak payah duk pujuk, tak payah duk apalah. Lan. Tuan-tuan kalau baca dalam Quran atau tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab, kalau dia guna perkataan lan ni, nafyu lil istiqbal. Lan ni dia, kalau Arab guna lan, artinya sekali-kali tidak. Dia harfun nasab. Pasal itu kita baca, lepas daripada lan tu kita akan baca bari atas mansub. Itu dia sudut nahwu lah. Tapi lan di situ maksudnya lan. Pasal itu kita baca walan tarda. Kan tuan-tuan jumpa dalam Quran kan? Walan tarda ankal yahud walan nasar. Dia guna lan tu. Dia tak guna la, dia tak guna lam, dia guna lan. Walan tarda artinya sama sekali, sampai bila-bila Yahudi dan Kristian tak akan redha dengan Islam. Dia guna lan. Dalam Quran guna lan tarda. Walan tarda. Lan tu. Pasal itu dalam bahasa Arab ni kalau kita faham huruf, faham dia punya makna tu, kita boleh tahu dia punya kesan perkataan tu. Dalam ayat ni dia kata lan nadkhulaha, sesekali kami tidak akan masuk, abadan. Dia bubuh pula abadan. Madamu fiha, lagi mana pok tu duk ada, kami tak mau masuk. Kami nak duduk luar. Musa kata Tuhan suruh masuk, kami tak mau. Dia lah kali dia berkata apa? Kalau Musa nak pi perang sangat-sangat, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pilah engkau dan Tuhan engkau. Dia tak kata Tuhan kita. Dia tak kata Tuhan kita, Tuhan kami. Dia tak kata Tuhan kita. Dia kata apa? Pilah Musa hang dengan Tuhan hang. Kami pilah hang dengan Tuhan hang berperang. Inna hahuna qa'idu. Kami nak duduk tang ni, kami tak mau mati. Nampak tuan-tuan, itu Yahudi yang kita kena kenal. Saya baca Quran kita kenal perangai dia. Dan akhirnya next kuliah kita sambung. Mereka dihukum tersesat di padang Tih 40 tahun. Lagi nak bagi tuan-tuan menarik lagi, saya serta sikit dia punya intro. Lepas mereka tersesat 40 tahun tu, 40 tahun di padang pasir, dalam tempoh 40 tahun tu tahu jadi apa? Dalam 40 tahun di padang pasir tersesat, tak tahu nak pergi mana tu, matilah pula seorang celah-celah tu. Mati. Tak tahu siapa bunuh. Dalam 80,000 tu mati seorang, tak tahu siapa bunuh. Tu dalam kena hukum tu tersesat. Mailah jumpa Nabi Musa. Dia berkata apa? Qalu du'u lana rabbaka. Musa pergi cakap dengan Tuhan kau. Siapa yang bunuh kau ni? Tu peristiwa di padang Tih tu. Ada siapa tapi mati. Berkelai-kelai mati. Lepas tu tak tahu siapa bunuh. Orang bunuh takkan abang dia bunuh. Kan? Lepas tu dia cari pembunuh. Pergi jumpa Musa. Musa, siapa bunuh? Tanya Tuhan, siapa bunuh? Musa kata, Allah suruh sembelih lembu. Itu yang suratul Baqarah. Allah suruh sembelih lembu.
Atattakhiduna hudwa? Musa, orang tanya siapa bunuh, hang suruh sembelih lembu, hang main-main ke? Atattakhiduna hudwa? Hang nak main-main dengan kami ke? Qalu a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Hei, aku bukan nak main-main, aku tak main-main, Tuhan suruh. Itu yang panjang cerita lembu ni di padang Tih itulah. Tu yang kata Bani Israel. Menarik tu, kita nak tahu tu. Lah tersesat tu jadi apa? Dah dapat mana dalam duk dapat mana wasalwa tu, tuan-tuan baca tak? Bisa dengar tak ustaz-ustaz ceramah? Dalam dapat mana madu syurga, daging burung syurga, depa minta apa? 40 tahun duk makan waktu jemu. Pi jumpa Musa. Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Hei Musa, ni di padang Tih tu, 40 tahun yang dapat makan madu. Kita kalau boleh makanan syurga, pecah kepala, tak minta orang lain lah. Depa boleh pergi jumpa Musa. Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boleh tak habaq kat Tuhan Musa? Depa semua tak guna Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhan Musa. Boleh dah habaq kat Tuhan kau Musa? Suruh dia tak buat keluar tanaman, bawang merah, bawang putih, kacang dal. Basal, adas ni kacang dal. Basal, bawang, kacang, miha, adasiha, basaliha. Minta bawang merah, bawang putih, kacang dal. Musa kata atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum duribat alaihimul dhillah. Teruk betul lah hampa ni. Tuhan bagi makanan syurga, hampa pergi minta makanan dunia. Betul-betul teruk hampa ni. Nanti kita akan tengok kesudahannya insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang. Kita tak masuk lagi ni, tak sesat lagi. Baru mereka tak mau masuk Baitul Maqdis, lepas tu Tuhan sesatkan mereka di padang Tih. Apa berlaku di padang Tih? Insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.